Nama saya Muhammad Isa bin Abdul Rahim. Kali ini akan menerangkan mengenai uh, subjek keselamatan rangkaian komputer. Alright. Untuk pertamanya, kita akan mengetahui mengenai antivirus dan virus. Okey. Definisi bagi antivirus ni adalah dia perisian yang melindungi komputer dengan mengesan, mencegah dan menghapus virus dan perisian berniat jahat. Antara contoh-contoh antivirus yang digunakan oleh ramai orang adalah Norton Antivirus, McAfee, Avast Antivirus, AVG Antivirus dan Sophos Antivirus, dan terdapat juga banyak lagi antivirus yang di luar sana yang boleh digunakan lagi. Okey, sekarang bagi definisi bagi virus pula, dia ialah satu komponen yang berniat jahat yang dimasukkan ke dalam komputer tanpa kebenaran, bertujuan untuk mereplikasi dirinya sendiri yang merosakkan data dan sistem komputer. Ini merupakan ancaman serius kepada keselamatan komputer dan maklumat. Antara jenis-jenis virus yang di luar sana, terdapat banyak jenis. Tapi di sini akan saya jelaskan 4 jenis iaitu virus file. Ini adalah jenis virus yang melekat pada fail atau program. Apabila fail ni dijalankan atau dibuka, virus tu akan diaktif dan boleh merosakkan atau menggandakan diri ke dalam fail lain pada komputer tersebut. Alright. Seterusnya ialah virus makro. Jenis ni melibatkan penggunaan makro dalam aplikasi seperti Microsoft Word atau Excel. Apabila makro yang terinfeksi dijalankan, virus dapat menyebar melalui dokumen-dokumen yang dibuka atau dicipta oleh aplikasi tersebut. Boot sector virus, itu antara jenis lain. Virus ni dia menjangkit sektor boot atau rekod permulaan pada cakra keras komputer, iaitu macam hard disk. Apabila sistem komputer dihidupkan, virus ni dia akan aktif dan boleh mengganggu proses permulaan komputer tersebut lah. Seterusnya ialah resident virus. Resident virus ni dia melekat pada memori komputer tersebut dan dapat beroperasi tanpa perlu file host. Mereka boleh mengawal operasi sistem secara langsung terus. Alright, seterusnya akan saya menjelaskan mengenai malware. Malware, definisi dia adalah definisinya ialah perisian hasad ialah perisian yang berniat jahat yang dicipta untuk tujuannya juga jahat lah, termasuk merosakkan sistem komputer, mencuri maklumat atau melakukan tindakan hasad. Ini adalah ancaman serius dalam cyber. Alright, antara jenis-jenis malware di luar sana antaranya ialah worm. Perisian yang menyebar sendiri melalui rangkaian tanpa perlu melekat pada fail, menggandakan diri dan menginfeksi komputer yang lain. Seterusnya adalah Trojan House. Trojan House ni adalah perisian yang disamarkan sebagai aplikasi berguna tapi memiliki tujuan jahat seperti mencuri data atau membuka pintu masuk bagi penyerang. Spyware is the only planet with rings. Sorry. Seterusnya adalah ransomware, iaitu mengenkripsi fail atas sistem komputer dan meminta tebusan untuk mengembalikan akses. Dan akhir sekali adalah adware, iaitu memaparkan iklan yang tidak diingini kepada pengguna dengan tujuan pemasaran yang kurang jujur. Dan terdapat juga jenis malware yang banyak lagi. Boleh kita search. Okey, bagaimana serangan terhadap komputer dan handphone boleh berlaku?
Okey, malware dan virus dia hampir sama. Iaitu pengguna boleh diserang dengan memuat turun atau membuka fail yang mengandungi malware atau virus. Ini mungkin berlaku melalui lampiran email yang berbahaya, laman web yang dirancang untuk menyebar malware atau muat turun perisian dari sumber yang tidak dipercayai. Okey, seterusnya adalah phishing. Serangan phishing melibatkan penggunaan email palsu atau laman web palsu yang meniru organisasi atau perkhidmatan yang sah. Pengguna boleh disesatkan untuk memberikan maklumat peribadi seperti kata laluan atau maklumat kewangan kepada penyerang. Seterusnya adalah dengan cara ransomware. Ransomware ni biasanya berlaku apabila pengguna memuat turun fail atau perisian yang tercemar yang kemudian mengenkripsi fail-fail di komputer atau peranti mereka. Penyerang akan meminta tebusan untuk memberikan kunci penyulitan. Seterusnya adalah serangan melalui jaringan. Penyerang boleh menggodam rangkaian komputer atau peranti mudah alih dengan mencari kelemahan dalam perisian atau peranti tersebut. Ini boleh membawa kepada akses yang tidak sah dan pencurian data. Alright. Kenapa keperluan firewall dalam keselamatan sesebuah komputer? Firewall ni adalah sebahagian benda penting daripada keselamatan komputer dan rangkaian. Ia adalah perisian yang perkakasan yang bertindak sebagai tembok digital antara rangkaian komputer atau peranti dan luar di dunia luar, termasuk internet. Berikut adalah beberapa keperluan utama untuk menggunakan firewall dalam keselamatan komputer. Antaranya ialah menghalang akses yang tidak dikehendaki, mengawasi trafik internet, penafisan trafik, perlindungan terhadap serangan DDoS, kepatuhan peraturan keselamatan dan perlindungan privasi pengguna. Okey, bagaimana kita memastikan keselamatan data dan komputer kita? Antara cara-cara yang kita boleh lakukan ialah gunakan perisian antivirus dan anti-malware. Pasang perisian antivirus yang dikemas kini dan anti-malware yang berkesan pada komputer anda untuk mengesan dan menghapus virus serta perisian yang berbahaya. Antara langkah seterusnya adalah lakukan pengemaskinian berkala. Dia pastikan sistem operasi perisian dan aplikasi anda sentiasa dikemas kini dengan yang terbaharu. Kelemahan dalam perisian yang tidak dikemas kini boleh dieksploitasi oleh penyerang. Cara yang lain pula adalah buat pengesahan kata laluan yang kuat. Guna kata laluan yang kompleks atau unik untuk akaun dalam tajian kita. And jangan guna kata laluan yang sama untuk pelbagai akaun kita. Dan pertimbangkan menggunakan pengurus kata laluan untuk mengingat dan menghasilkan kata laluan yang selamat. Seterusnya adalah lakukan pengesanan serangan. Pasal dia ada beberapa, terdapat banyak perisian di luar sana kita boleh gunakan untuk mengesan atau memantau aktiviti rangkaian untuk mengesan tanda-tanda serangan cyber dan tindakan yang mencurigakan dalam komputer kita. Ada langkah seterusnya pula amalkan prinsip-prinsip keselamatan dalam rangkaian lah. Jangan klik pada pautan atau lampiran email yang agak mencurigakan. Jangan memuat turun fail atau perisian dari sumber yang tidak dipercayai. Sentiasa pastikan laman web yang anda kunjungi adalah selamat dan mempunyai sijil keselamatan SSL. Dan langkah yang paling basic dan penting adalah gunakan firewall. Pastikan firewall yang pada komputer anda aktif supaya komputer anda terlindung daripada akses yang tidak dibenarkan dari serangan yang keluar. Itu saja dari saya. Sekian.
kasih. Arigato.